mula merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teraju kepimpinan umat Islam diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat lain. Mereka telah bertindak mengumpul Al-Quranul Karim kerana inilah tugas utama mereka selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda Rasulullah telah mengizinkan mereka untuk mencatat dan menulis hadis, namun beberapa orang sahabat masih belum sepakat dalam mengambil tindakan itu. Sebahagian mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan ada larangan-larangan yang telah sah kepada mereka. Antara mereka ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Ash'ari. Mereka ini terdiri daripada orang-orang yang tidak mengambil peluang untuk menulis hadis pada zaman ini. Sementara sahabat-sahabat yang lain pula terdiri daripada Uthman ibn Affan, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu menulis hadis-hadis sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya. Dengan itu tercatatlah hadis menerusi tokoh-tokoh yang dianggap pakar dalam bidang penulisan wahyu sebelum ini, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam mencatat wahyu itu telah digunakan pula untuk mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in dan ulama Islam sepanjang sejarahnya tidak pernah mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber rujukan bagi hukum-hukum Islam. Apabila kajian terhadapnya menunjukkan lengkap dengan nilai-nilai sahih, sama ada pada matan dan sanadnya. Meskipun sesetengah pihak mempertikaikan adanya sabda Nabi yang terpelihara kesuciannya hingga hari ini. Terima kasih. Setelah berakhir zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad pertama, diikuti dengan zaman tabi'in. Pada waktu ini, pengajian hadis mendapat rangsangan yang cukup hebat. Di antara tokoh-tokoh yang mengambil peranan dalam penyusunan hadis pada ketika ini ialah antara lain Atha ibn al-Musayyab, Malik bin Anas, Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Kitab Majmu' Zaid yang ditulis oleh Zaid ibn Zainul Abidin merupakan kitab yang terawal lahir pada zaman tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 122 Hijrah. Dengan itu, maka bermulalah zaman penulisan hadis secara rasmi apabila Umar ibn Abdul Aziz mengeluarkan arahan kepada seluruh pemimpin dunia Islam waktu itu agar mengumpul hadis-hadis yang ada daripada para ahli dan mencatatkannya dalam sebuah buku, dalam buku-buku yang lebih tersusun. Beliau antara lain mengeluarkan arahan kepada Abu Bakr Muhammad ibn Hazm. Dalam satu surat beliau menulis, "Uktub ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni khiftu dhahab al-ulama wa durus al-ilm." Telitikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian catat dan tuliskannya. Sesungguhnya aku bimbang pemergian ulama dan kehilangan ilmu pengetahuan. Setelah arahan ini dikeluarkan, maka lahirlah beberapa koleksi hadis yang besar-besar, musnad, dan yang paling utama sekali ialah kitab-kitab sunan yang 6 seperti Sahih Bukhari yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Muslim yang ditulis oleh Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah dan lain-lain. Setelah itu, kitab-kitab hadis menduduki tempat yang sewajarnya dalam dunia Islam
sebagai sumber yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim yang merupakan sumber pertama bagi ilmu-ilmu Islam dan perkembangan tamadunnya dalam dunia Islam seluruhnya. Selari dengan kedudukan hadis, maka lahirnya berbagai-bagai usaha bagi memenuhi tuntutan pengajian ini dalam semua aktiviti keagamaan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Malah atas dasar yang sama juga, seluruh institusi pengajian Islam tidak memisahkan pengajian ini daripada ilmu-ilmu teras dalam Islam. Allah telah menurunkan satu garis panduan seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 36 yang mafhumnya, dan janganlah kamu berbuat sesuatu itu tanpa ilmu. Nescaya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi saudara, ingat, telinga, mata, hati. Hati-hati. Lembah Lenggong di Perak merupakan kawasan arkeologi terpenting di Malaysia. Ekskavasi di Gua Gunung Runtuh telah mendedahkan suatu rangka manusia yang telah menarik perhatian dunia arkeologi kerana keistimewaannya sebagai rangka paleolitik yang unik. Manusia ini dijumpai dalam keadaan asalnya, iaitu dalam kedudukan ia dikebumikan. Ia adalah juga di antara hanya beberapa rangka tulang zaman paleolitik dijumpai hampir lengkap di Asia Tenggara. Manusia ini dikenali sebagai manusia Perak mengikut nama negeri ia dijumpai. Manusia Perak mempunyai kepala yang panjang dan muka yang bujur. Bentuk dan saiz tengkorak dan tulang kakinya menunjukkan beliau adalah dari kelompok manusia Australomelanozoid yang mendiami Asia Tenggara pada zaman Pleistosen dan awal Holocene, iaitu berpuluh ribu tahun dahulu, tetapi sekarang terdapat di Indonesia Timur, Melanesia dan Australia. Bila disusun semula rangka manusia Perak, beginilah rupanya. Bila ia berdiri tegak pada ketinggian antara 154 dan 160 cm. Manusia Perak juga mengidap sejenis kecacatan fizikal dinamakan brachymesophalangia jenis A2. Oleh kerana itu, badannya herut sedikit, lengan kirinya kecil dan tangan kirinya terlipat ke dalam. Kecacatan beliau yang unik di antara rangka prasejarah sedunia boleh dilihat dari tulang belakangnya yang didapati herut. Oleh sebab kecacatan beliau, ia tidak dapat berjalan dengan betul dan lama-kelamaan tulang belakang herut mengikut gerak-gerinya yang terhad. Ia juga sering mendapat sakit belakang. Lengan kirinya lebih pendek dan lebih kecil daripada lengan kanannya. Ini adalah kerana lengan kirinya lumpuh. Selain itu, jari kedua dan ketiga pada tangan kirinya juga didapati cacat. Kecacatan fizikal ini menyebabkan manusia Perak tidak begitu aktif dalam gerak-gerinya. Tetapi, oleh kerana ia hidup hingga begitu tua, besar kemungkinan ia dijaga dengan baik oleh kelompoknya. Ini menunjukkan masyarakat prasejarah juga hidup sebagai masyarakat penyayang. Kemungkinan juga ia dianggap sebagai orang banyak pengalaman hidup, boleh menasihat cucu-cicitnya tentang perkara-perkara penting seperti bagaimana untuk memburu, dan kalau sakit, ia mungkin tahu apa yang patut dikutip dari hutan untuk dijadikan ubat. Pendek kata, ia boleh dirujuk untuk kehidupan seharian kerana ia mempunyai jumlah pengetahuan beberapa generasi. Ia seperti ensiklopedia. Semua ini mencadangkan kelompok manusia Australomelanozoid zaman Paleolitik ini percaya kepada kehidupan di alam barzakh
satu elemen kepercayaan yang membuktikan masyarakat prasejarah kita hidup